Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di atas peluang, ruang yang Allah berikan kepada kita pada malam ini, yang mana malam ini merupakan siri pengajian buat kali yang pertama, yang mana kita akan membicarakan tentang modul yang baru, iaitu berkenaan dengan al-amthalu fil Quran. Perumpamaan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mohon Allah sentiasa dapat melapangkan dada kita, mempermudahkan urusan kita, agar kita dapat mengatur waktu kita, yang mana waktu kita ini adalah ruang untuk kita memahami Al-Quranul Karim menggunakan salah satu pendekatan, iaitu perumpamaan di dalam Al-Quranul Karim. Nota untuk rujukan pengisian setiap Khamis malam Jumaat seperti malam ini telah dibuatkan satu folder khas. Tuan-tuan boleh rujuk di ruangan chat, ada kita letakkan di Google Drive, yang mana tuan-tuan boleh ambil nota yang ada untuk malam ni dan juga malam-malam yang berikutnya. Jadi rakan-rakan, tuan-tuan yang menonton secara rakaman di dalam di dalam FB, page Malaysia Tadabbur Academy, nanti tuan-tuan boleh dapatkan maklumat tu di ruangan komen, insya-Allah. Jadi ini adalah siri yang pertama. Kalau ikut pada draft yang saya dah siapkan, draft ni maksud dia berapa perumpamaan yang kita akan belajar bermula daripada malam ini. Sasarannya kita akan belajar sebanyak 66 perumpamaan. InsyaAllah kita akan belajar 66 perumpamaan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi malam ni malam ni kita tak memperincikan mana-mana lagi perumpamaan untuk ayat-ayat yang khusus 66 tu. InsyaAllah bermula minggu hadapan, siri yang kedua, kita akan terus kepada perumpamaan yang pertama dari 66 perumpamaan, insya-Allah. Malam ni kita akan mempelajari tentang apakah keutamaan, kepentingan kita memahami tentang perumpamaan. Maksud dia, Allah mendatangkan ayat-ayat yang membentuk perumpamaan ini sebenarnya adalah kepentingan dia apa? Apa objektif dia? InsyaAllah itu kita akan bicarakan pada perbincangan yang pertama. Kemudian kita akan pergi kepada tajuk yang berikutnya, iaitu kita akan memperincikan tentang tujuan perumpamaan yang kita sebenarnya nak belajar. Allah datangkan perumpamaan ini tujuan
khusus dia apa. Dalam nota yang kita akan rujuk pada malam ni, saya sempat sediakan ada 8. Ada 8 tujuan Allah datangkan perumpamaan. Tapi bab yang pertama tadi sebenarnya adalah tentang kedudukan, kepentingan perumpamaan ini yang ada di dalam Al-Quran. InsyaAllah kita mulakan dengan bab yang pertama, kepentingan memahami perumpamaan di dalam Al-Quran. Seperti kaedah yang sebelum ini, saya akan paparkan nota di Zoom ini, namun tuan-tuan boleh merujuk nota yang telah pun diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi izinkan saya untuk berkongsikan nota di skrin Zoom ni untuk kita lihat ayat yang berkaitan dengan tajuk perbincangan kita pada malam ini. Okey, saya bentangkan nota PDF. Okey. Tuan-tuan boleh nampak nota yang saya paparkan yang saya kongsikan di skrin ni? Nampak Ustaz? Nampak Ustaz. Okey, alhamdulillah. Suara saya jelas kedengaran? Jelas Ustaz. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Baik, kita mulakan siri pertama kita pada malam ni, iaitu kita lihat kepada kepentingan memahami perumpamaan di dalam Al-Quranul Karim. Baik. Ayat yang kita rujuk tentang perumpamaan ini adalah surah Az-Zumar. Okay, tuan-tuan kena buat beberapa catatan ya, kerana ada beberapa maklumat yang saya akan sampaikan yang tak ada dalam nota ni. Jadi tuan-tuan kena bersiap sedia untuk mencatat beberapa maklumat tambahan. Okay. Ayat pertama yang kita nak baca, yang kita nak fahamkan pada ayat ni yang menyokong kepada kenapa kita perlu belajar perumpamaan ni. Sebenarnya kita belajar Quran, kita tadabbur ayat juga. Ini maksudnya apa beza dengan tadabbur? Ini sebenarnya adalah tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kita lebih fokus bukan nak bincang tadabbur surah, tetapi kita nak fokus kepada topik perumpamaan saja. Okay, jadi ayat yang pertama yang menjadi rujukan kita adalah surah Az-Zumar. Surah yang ke-39, ayat yang ke-27. Jadi 27 di sini maknanya adalah ayat ya. Dia adalah ayat. Okay, kalau tuan-tuan nak tambah, kalau tuan-tuan nak jumpa ayat 27 ni dalam mushaf, tuan-tuan boleh jumpa pada halaman pada muka surat 461. Tuan-tuan tengok pada muka surat 461 surah Az-Zumar. Okey. Surah ini ayat 27 ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Quran. Dan sesungguhnya benar-benar. Kita kena tambah perkataan dan sesungguhnya benar-benar. Sebab saya tertinggal perkataan benar-benar. Kerana dekat walaqad ni dia ada qad dan dia ada lam. Jadi maknanya Allah Ta'ala ni dia nak suruh kita ni ambil perhatian, ambil berat. Allah menggunakan pendekatan menegaskan. Allah nak tegaskan. Jadi Allah tegaskan dengan Allah mengatakan walaqad. Jadi huruf la dengan qad merujuk kepada dua pengukuhan. Okay. Allah maknanya dua penegasan. Ya Allah kata, kami telah mengemukakan. Maknanya Allah telah mendatangkan. Allah telah menurunkan ayat-ayat. Maknanya Allah mengemukakan, Allah mendatangkan kepada umat manusia. Umat manusia fi hazal Quran, dalam Al-Quran ini.
Maknanya Allah kata Quran yang ada di tangan kita ni, Quran yang dah lengkap ni, Allah telah datangkan dalam Quran ini, apa dia? Min kulli mathal. Min kulli mathal. Pelbagai contoh perumpamaan. Jadi kalau nak tengok ayat kalimah yang ada tentang perumpamaan, kita jumpa perkataan mathal, mathal, mathal. Kita selalu sebut misal, misal kan? Kita selalu guna. Okey, misalnya atau kita kata permisalan, misal tu masal lah. Perkataan masal. So, kita ni guna misal tu daripada perkataan masal lah. Okey. Jadi Allah kata, kami benar-benar sesungguhnya telah paparkan, kemukakan kepada umat manusia ni pelbagai pemisalan, perumpamaan dalam Quran ni. Sebab itu nanti kita akan belajar 66 perumpamaan yang Allah telah kemukakan di dalam Al-Quran. Yang mana Allah Ta'ala kata, perumpamaan itu gunanya untuk apa? Allah kata, apa kepentingan dia? La'allahum yatadhakkarun. La'allahum yatadhakkarun. Semoga manusia yang dia baca Quran tu, dia boleh menjadikan permisalan perumpamaan itu sebagai yatadhakkarun, peringatan yang dia selalu ambil, jadikan dia sebagai peringatan. Yatadhakkarun ni menunjukkan makna yang bersangatan. Bukan sekadar beringat sekali, 2 kali, tak. Selalu akan ambil dia sebagai peringatan. Mengingati tentang apa? Nanti kita akan masuk dekat objektif perumpamaan. Jadi, Al-Quran ni kita selalu sebutkan, dia adalah sebagai zikr, dia adalah sebagai peringatan. Jadi, macam mana nak ambil peringatan tu? Maka peringatan itu boleh diambil, salah satu caranya melalui perumpamaan yang Allah datangkan. Tapi peringatan tu dijadikan selalu, kerap. Sebab itu Allah gunakan yatadhakkarun. Maksudnya selalu berulang-ulang kita jadikan permisalan ini sebagai peringatan. Ini kedudukan perumpamaan ini. Apa kepentingan kita belajar? Belajar perumpamaan adalah kita nak belajar perumpamaan ini supaya kita selalu mengingati diri kita. Selalu untuk kita ingat. Ini adalah kepentingan yang pertama, adalah untuk mengambil peringatan. Kita tak tadabbur ayat 27 ni sebab kita nak ambil perkara yang penting tentang dalam ayat ni, apa kepentingan saja. Baik. Ayat yang kedua, kita boleh rujuk dalam, sebelum saya pergi pada ayat Al-Ankabut ni, saya nak minta kita buka ni. Tuan-tuan buka muka surat. Tuan-tuan buka muka surat. Okey, ni. Muka surat sekejap. Okey, ni sama. Sekejap. Saya ada satu ayat lagi sekejap. Apa-apa. Okey, kita teruskan pada ayat yang berikutnya. Okey, kita pergi kepada ayat yang tadi tu. Kita terus kepada ayat yang di bawah dia. Okey, di ayat yang di bawah dia. Okey, kita tengok surah Al-Ankabut. Surah yang ke-29. Kalau kita jumpa dalam kurungan macam ni, ini adalah nombor surah yang ke-29, ayat nombor 43. Di dalam Quran, dia berada pada muka surat 401. Muka surat 401, tuan-tuan akan menemui ayat yang ke-43 ni. Okey. Sekarang saya ada tertinggal sesuatu maklumat. Ini kata sekejap saja. Okey. Begini. Kita tengok dulu surah Al-Ankabut ayat 43 ni. Okey. Kalau kita baca dekat surah Al-Ankabut ayat 43, kita akan menemui
Allah Ta'ala ni dia cabar kita. Dia cabar apa? Uh, kalau kita baca perumpamaan ni tuan-tuan ni, tuan-tuan akan menjadi sangat cerdas. Kalau perumpamaan ni sepatutnya dijadikan kepada perumpamaan ni dia macam dia mengandungi kemahiran berfikir aras tinggi. Kita selalu sebut kebat tu kan. Nak tahu kita ni kebat ke tak kebat, kita fahamlah perumpamaan. Sebab perumpamaan ni memang bukan semua orang dia boleh faham. Kalau dia tak faham, macam mana dia nak ambil peringatan? Jadi kita tengok kepentingan dia. Jadi Allah kata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tilkal amsal. Okey, wa tilkal amsal nadribuha linnasi. Allah kata perumpamaan itu. Okey, dekat sini kita jumpa perkataan amsal. Kalau tadi kita jumpa perkataan mathal. Apa beza mathal dengan al-amthal? Okey. Bezanya dari sudut singular dan plural saja. Okey. Kalau singular mufrad bagi perumpamaan Allah guna mathal. Tapi kalau nak banyakkan perumpamaan, nak jadikan dia jama' ataupun nak dipluralkan dia, maka perkataannya adalah al-amthal. Lepas tu diterjemahkan perumpamaan. Itu je beza dia lah. Okey. Allah kata perumpamaan itu nadribuha, kami kemukakan kepada umat manusia. Okay. Allah kata perumpamaan itu kami kemukakan kepada manusia. Wama yaqiluha illal alimun. Al-alimun tu alim lah. Ya, saya sebut orang alim kan. Al-alimun. Jadi Allah kata, perumpamaan itu kami datangkan kepada umat manusia, namun hanya orang yang berilmu, kita kata alimun, hanya orang yang ada ilmu je yang dapat memahami, yang dapat fikir perumpamaan itu apa. Dia faham maksud perumpamaan itu. Inilah ayat yang Allah cabar kita. Lepas tu nanti, waktu kita belajar perumpamaan kan, dia tak boleh baca terjemahan ayat je. Kalau baca terjemahan ayat saja, ada yang mudah faham tu fahamlah. Tapi kebanyakan perumpamaan ni dia kena baca 2 kali, dia kena baca 3 kali, dia kena ambil masa sikit untuk faham ayat tu. Itu perumpamaan tu. Jadi Allah Ta'ala cabar. Allah kata, orang yang pandai je, Allah kata, dia akan dapat faham perumpamaan tu. Ayat ni, ada para ulama salaf dia kata macam ni. Dia kata apabila aku dengar perumpamaan Al-Quran, tapi kalau aku tak faham perumpamaan tu, dia kata, maka aku akan menangis terhadap diriku. Sebagai ulama salaf dia kata, kalau aku bacalah ayat Quran yang ada perumpamaan ni, tapi kalau aku tak faham perumpamaan tu, aku akan menangis. Dia kata, kenapa? Karena Allah pernah berfirman di dalam Al-Quran, namun hanya orang yang berilmu yang dapat faham. Maknanya kenapa dia menangis? Kalau dia tak faham, dia akan kata bahawa aku ni sebenarnya belum lagi pandai. Ya, kita ni sedih tau kalau tak faham ayat Quran tau. Siapa tak bersedih kalau dia tak faham ayat Quran? Kalau ulama salaf tu kalau dia tak faham kalam Allah, dia akan nangis. Antara yang susah, antara cabaran untuk faham adalah pada ayat-ayat perumpamaan. Kita dah khatam Quran, banyak kali khatam Quran. Dah lalui pelbagai tempat kita jumpa perumpamaan. Tapi adakah kita faham?
kalau kita faham, IQ kita bagus. Tapi dia sebenarnya bukan susah. Tapi kena belajar. Dia belajar, dia akan faham. Dan apabila tuan faham, dia memang akan menusuk kalbu, tajam ayat dia sentap kadang-kadang. Ayat dia memang kita akan ingat sampai bila-bila. Dia sebab tu perumpamaan ni dia punya lafaz, cara Allah present tu, masya-Allah. Nanti kita akan belajar. Sebab tu saya sangat teruja sebenarnya nak saya sangat teruja untuk saya sendiri untuk memahami perumpamaan tu. Jadi kalau tak boleh faham, kita jadi manusia yang fikiran kita tu maksudnya kita perlu belajar lagi lah, insya-Allah. Baik. Sebab tu kita sahut cabaran. Ya Allah kata dalam surah Al-Ankabut ayat nombor 43. Tapi kalau nak memahami dia, kita perlu apa? Kita perlu fikir kan? Kalau kita tak fikir, tentu kita tak akan faham. Kalau kita tak faham, macam mana nak ambil peringatan? Nak kena buat apa? Betul tak? Sebab nak ambil peringatan ni mesti kita kena tahu. Kita perlu buat apa, nak berubah apa, nak tukar apa, nak tambah baik apa. Jadi kita kena berfikir. Jadi nak berfikir ni lah. Kalau kita tengok ayat surah Al-Ankabut 43 ni, tuan-tuan pernah jumpa tak ayat depan dia sama depan dia ni? Watilkal amsalu nadribuha linnas. Ayat ni sebenarnya sama bunyinya, bentuknya dengan surah Al-Hasyr. Lepas tu saya nak tunjuk tadi surah Al-Hasyr ni dekat sini. Kat nota ni. Boleh tak tuan-tuan buka ni? Muka surat ni. Sekejap Last kali. Muka surat last kali ni. Jumpa muka, alamak, ladi dia punya ni. Muka surat nombor 8. Muka surat nombor 8. Cuba kita tengok surat nombor 8. Okey, ni. Dekat ayat ni. Dia dekat tajuk nombor 6 ni. Ni ayat yang surah ni. Tapi ni surah lain. Ni surah Al-Hasyr. Surah 59 ayat nombor 21. Muka surat 548 ayat ni kita boleh jumpa dalam Quran. Ayat yang depan ni, belakang tu Allah kata apa? Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Sama macam pangkal ayat 43 surah Al-Ankabut tadi kan. Sama je bunyi je. Okey, bezanya dekat belakang ni Allah kata la'allahum yatafakkarun. La'allahum yatafakkarun. Semoga mereka sentiasa berfikir. Ini yang kita sebut tadi. Kalau kita nak jadi orang yang betul-betul alim, yang faham perumpamaan tu, sehingga menyebabkan sebagai ulama salah boleh menangis kalau dia tak faham perumpamaan. Cara nak faham dia macam mana? Kena fikir. Lepas tu Allah kata dekat surah Al-Hasyr ayat 21, Allah kata, la'allahu yatafakkarun. Kami kemukakan perumpamaan ni kepada mereka supaya mereka berfikir. Jadi nak bagi berfikir maknanya apa? Maksudnya apa yang tersirat, apa yang tersurat, maka kita perlu belajar. Lepas tu kalau kita hanya baca terjemahan saja, memang dia akan susahlah nak memahami dengan sebenarnya maksud. Jadi secara tak langsung, dekat surah Al-Hasyr ayat 21 ni, kita dapat memahami kenapa kita perlu memahami ayat-ayat perumpamaan. Kalau kita ambil daripada surah Zumar mula-mula tadi itu, adalah untuk dijadikan sebagai peringatan. Kalau kita ambil surah Al-Hasyr ayat nombor 21 ni, adalah untuk kita sentiasa berfikir. Sebab tu Allah guna otak bukan untuk fikir benda yang buruk. Allah gunakan otak adalah untuk memahami ayat-ayat Allah. Faham ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah ni ada dalam bentuk perumpamaan. Banyakkan berfikir. Sebab tu saya kata perumpamaan ni
dia boleh mengasah pemikiran kita. Kita boleh jadi pandai. Nak bijak, bawa soalan-soalan perumpamaan. Jadi kalau kita dah boleh berfikir, maka kita akan dapatlah seperti mana surah yang kita baca tadi tu. Dalam surah Al-Ankabut tu, kita akan menjadi orang yang berilmu. Al-alimun. Okey. Jelas untuk kepentingan kenapa kita perlu mempelajari perumpamaan di dalam Al-Quran. Okay. Jadi kita terus kepada bab yang kedua, topik yang kedua. Malam ni kita nak belajar apakah tujuan Allah menggunakan pendekatan perumpamaan di dalam Al-Quran. Okay, dalam nota yang saya kongsikan ada 8, tapi bukan bermaksud hanya 8. Tapi sempat dinyatakan ada 8 tujuan Allah datangkan perumpamaan. Baik. Yang pertama, tujuan Allah datangkan perumpamaan yang kita kena apa? Yang kita kena berfikir tadi, yang kita kena jadikan sebagai peringatan tadi. Okey. Tujuan yang lebih spesifik dia sebenarnya, Allah Ta'ala dia datang ke perumpamaan ni sebenarnya salah satu tujuan adalah untuk bantu kita untuk menggambarkan dalam benak pemikiran kita ni sesuatu maklumat yang Allah nak sampaikan. Maksudnya perumpamaan ni didatangkan untuk bagi kita lebih faham. Faham tu nanti kita boleh dapat gambarkan pada sesuatu perkara. Contoh. Okey. Allah nak cerita tentang kecantikan bidadari syurga. Kita tak pernah nampak bidadari ni dekat dunia, tak ada. Tapi dia makhluk khas yang ada dalam syurga. Macam mana kita nak gambarkan kehebatan bidadari ni, kecantikan dia. Kan betul, sebab kalau kita pernah nampak, kita pernah tengok, macam senanglah kita nak gambarkan. Tapi sekarang ni makhluk ni dia adalah makhluk khas dalam syurga. Jadi kalau kita nak nampak kecantikan bidadari ni, kita masuk syurga. Jadi dia sebenarnya nak fahamkan kecantikan bidadari, Allah letakkan perumpamaan. Contohnya Allah kata, ini dalam surah Al-Waqi'ah. Contoh, Allah nyatakan surah Waqi'ah, ayat 22 dan 23, ayat ni dia berada pada muka surat 535. Okey, Allah kata, wa hurun 'ain. Hur maksudnya adalah bidadari yang bermata jelita. Kita mungkin tak dapat gambar lagi. Okey, mata dia jelita. Okey, lagi kita mesti nak tanya, macam mana kecantikan dia? Okey, jadi Allah letakkan perumpamaan. Allah kata, ka'amthal, bagaikan, seperti, al-lu'lu'i, mutiara, al-maknun, yang tersimpan. Okey, siapa tak pernah tengok mutiara? Kita kan kalau nak kata benda cantik kan, benda tu sangat bernilai, maka orang kata seperti apa? Sebab benda yang paling mudah dipahami adalah mutiara lah. Okey, mutiara ni boleh jumpa kat mana? Dasar laut, Ustaz. Kita tahu mutiara ni memang tempat sumber dia berada di dalam laut. Dalam laut kan. Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Kita baca dalam surah Ar-Rahman. Dalam laut. Jadi nak turun dalam laut cari mutiara tu, Masya Allah. Kan? Jadi benda yang orang cari dalam laut ni adalah mutiara. Mutiara ni cantik. Jadi nak bagi faham kecantikan bidadari ni, Allah kata dia seperti mutiara. Oh, mutiara pernahlah nampak. Jadi kita dapatlah gambaran awal tentang bidadari itu. Untuk Allah gunakan perumpamaan.
Tapi bukan sekadar seperti mutiara. Mutiara tu dijaga dengan rapi. Sebab kita tahu mutiara dia berada di mana kan. Okey, jadi ini membantu kita. Oh, barulah faham bidadari ni. Kecantikan dia macam mana? Umpama mutiara. Okey, jadi ini fungsi Allah datangkan perumpamaan, permisalan seperti mutiara. Jadi kalau kita nak gambarkan seseorang kan, dia ni masya-Allah cantik dia ni. Kita kata kat kawan kita, aku nak cakap cantik macam mana? Dia punya cantik kan macam mutiara. Jadi kita pun dapatlah membantu pada benak fikiran kita, kita dapat gambarkan. Jadi ini adalah salah satu fungsi perumpamaan. Okey, kita tengok contoh dua. Contoh kedua, kita nak tengok tentang pelayan-pelayan syurga, khadam-khadam dalam syurga contoh. Kan? Macam mana kita nak bayangkan penghuni dalam syurga ni sedangkan kita belum masuk syurga lagi? Jangan bimbang. Allah datangkan perumpamaan. Jadi untuk kita dapat gambarkan macam mana pelayan-pelayan syurga ni, Allah pun buat perumpamaan dia. Okey. Kalau kita tengok dalam surah Al-Insan, ayat nombor 19, muka surat 579. 579, Allah Ta'ala nak suruh kita, bagi kita rasa macam Allah Ta'ala nak bagi kita ada macam kena masuk syurga ni. Hebat syurga ni. Tapi nak bagi tahu makhluk dalam syurga tu ada siapa khadam dia, maka Allah kata wa yatufu alaihim wildanun. Wildan lah dekat sini cerita tentang anak-anak muda. Mereka ni lah akan jadi khadam kita nanti di dalam syurga. Okey. Allah kata mereka ni, ahli syurga ni sentiasa dikelilingi oleh anak-anak muda lelaki yang kekal umurnya. Macam itulah kepemudaan dia, tak akan berubah umur dia. Lepas tu Allah Ta'ala nak bagi kita ni nak tahu macam mana hebatnya anak-anak muda ni. Allah kata idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Allah kata kalau korang tengoklah anak-anak muda ni, kata Allah, nescaya engkau akan sangka mereka ni adalah mutiara, lu'lu', mutiara yang bertaburan. Kenapa dia bertaburan? Kalau yang tadi tu mutiara yang tersimpan. Kalau tersimpan tu maknanya hanya pasangan dia saja yang akan dapat tengok bidadari itu. Allah simpan dia elok-elok. Okey. Tapi kalau anak muda lelaki ni, kenapa Allah kata dia bertaburan, mutiara bertaburan? Bertaburan merujuk kepada mereka ni ramai. Bayangkan tuan-tuan ada banyak mutiara, tuan-tuan ada banyak mutiara. Cuba tuan-tuan taburkan mutiara tu. Taburkan mutiara. Kenapa nak bertaburan? Nak menunjukkan bahawa banyaknya mutiara tu. Maknanya anak-anak muda ni ia akan jadi khadam kita, sediakan minuman dalam syurga, sediakan makanan dalam syurga ni. Mereka ni Allah nak suruh kita gambarkan kehebatan fizikal mereka ni. Allah kata dia seperti mutiara yang bertaburan. Jadi apabila kita faham pemisalan ni, maka kita, ialah walaupun boleh masuk syurga, tapi kita dah dapat gambaran awal. Oh, hebatnya dia orang ni macam mutiara ni. Kan mutiara nak dapatkan susah. Mutiara ni satu yang kita faham dia benda yang cantik. Tapi bukan sekadar dia cantik, tapi dia bertaburan. Jadi berdasarkan kaedah ini, sekurang-kurangnya kita dapat gambaran awal. Jadi itulah tujuan Allah datangkan perumpamaan nombor 1. Okay, ini kita tak tadabbur ayat ni lagi, bukanlah kita nak perincikan, cuma kita nak tengok kalau saya belajar perumpamaan ni boleh bantu saya dalam perkara apa. Itu nombor 1. Okey, nombor 2. Okey, boleh ya? Tuan-tuan boleh jelas ya, kalau perlukan pengulangan nanti saya akan ulang. Okey. Tujuan perumpamaan yang kedua ni adalah untuk
menambahkan keyakinan terhadap sesuatu isu. Maknanya, kalau sebelum ni tak yakin, kalau dia faham perumpamaan ni, dia akan jadi yakin. Kalau dia dah yakin satu isu ni, tapi kalau dia faham perumpamaan ni, dia akan bertambah yakin. Contoh isu itu ini. Isu menghidupkan semula orang yang sudah mati. Okey, topik perbincangannya adalah menghidupkan orang yang sudah mati. Ada tak manusia yang dia seperti ragu-ragu? Boleh ke kalau manusia ni sudah hancur lebur tubuh badan dia, tulang-tulang dia dah hancur, dimakan oleh tanah, macam mana dia nak hidup semula? Ada kan, kita jumpa banyak dalam Al-Quran yang dia tak percaya. Tapi macam mana nak bagi dia percaya? Allah mendatangkan pendekatan perumpamaan. Maknanya kalau dia betul-betul dia lapangkan dada dia untuk dia faham, insya-Allah dia akan yakin. Atau melainkan kalau dia memang tak nak dengar ayat ni, perumpamaan ni, memang dia takkan menjadi yakin lah. Tapi kalau kita dah memang yakin, kita orang beriman yakin Allah Ta'ala ni dia mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi apabila kita baca perumpamaan ni, kita akan lebih meyakinkan. Okay. Ayat ni dia panjang. Cuma kalau nak ulas ayat ni saja, perlukan satu siri yang khas lah. Tapi saya nak sebutkan mudah je. Saya sebut ringkas saja. Okay. Dalam surah Yasin, dalam nota ni saya tak tulis nama surah dia, saya tertinggal. Saya minta tuan-tuan tolong tulis ya. Contoh ayat perumpamaan yang nak membicarakan tentang memberikan keyakinan dalam satu isu ni, kita bawa dalam tuan-tuan tulis. Ini adalah surah Yasin ya. Surah Yasin, surah yang ke-36, ayat 77 sampai ayat nombor 82. 77 sampai 82, muka surat 445. Muka surat 445, surah Yasin. Ni dah ayat-ayat yang hujung dah ni, surah Yasin ni. Okey. Cerita dia mudah saja. Okey. Dalam ayat ni, tetap dah belajar dah sebenarnya. Okey. Saya mudahkan maklumat ni. Okey. Ayat ni Allah mendatangkan permisalan ataupun perbandingan perumpamaan macam mana Allah ni dia mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Okey. Bermula ayat 77 sampai 82 ni ada 4. Ada 4 pendekatan yang Allah nak membuktikan Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Okay. Keempat-empat perkara tu, yang pertama pada ayat 79. Yang kedua pada ayat nombor 80. Yang ketiga pada ayat nombor 81. Dan yang keempat pada ayat nombor 82. Okey, kita ambil satu contoh. Saya ambil satu contoh saja bagaimana Allah datangkan perbandingan nak menunjukkan bahawa Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Saya nak ambil ayat nombor 80. Tengok ayat nombor 80. Ayat nombor 80 ni Allah Ta'ala kata, kita terus pada terjemahan dia yang bermaksud, Allah kata, Tuhan yang telah menjadikan api, yang keluarkan api
dari pokok-pokok hijau yang kamu gunakan pokok-pokok hijau tu, maka daripada pohon-pohon hijau tu, kamu boleh keluarkan api daripada pokok-pokok itu. Itulah bukti Allah mampu menghidupkan orang mati. Kita mungkin akan fikir, macam mana boleh jadi? Boleh jadi bukti Allah mampu menghidupkan orang mati. Sebenarnya Allah buat permisalan macam ni. Sebenarnya Allah nak buat perbandingan. Okay, ya? Okay. Pokok hijau, kita tahu kan zaman dulu, nak dapat api daripada sumber apa? Daripada pokok-pokok yang mereka akan gunakan gesek kan. Dia gosok-gosok ke, dia gesek-gesek pada pokok tu, keluarlah api. Jadi Allah kata, pokok-pokok hijau yang kamu gunakan tiap-tiap hari keluarkan api tu, itulah perbandingan dengan orang yang dah mati Allah beri hidupkan. Okay, mungkin belum faham lagi. Okay, maksud dia sebenarnya begini. Kita kan sedia maklum, api lawan dia apa? Lawan dia adalah air. Pokok-pokok hijau adalah mengandungi air, betul tak? Kan pokok-pokok ni sumbernya daripada air. Jadi macam mana pokok-pokok hijau yang sumber dia ada air, tapi boleh keluar api? Maknanya kan itu berlawanan antara api lawan dia air. Air itu ada pada pokok-pokok hijau. Maknanya pokok hijau boleh keluarkan api. Maknanya pokok yang ada air, sumber air itu kan dia boleh hidupkan api. Kan kita nak padam api dengan air. Tapi kenapa api itu boleh hidup daripada pohon hijau? Maknanya Allah nak mengatakan bahawa kalau benda macam tu pun Allah boleh buat, boleh keluar api daripada pohon hijau, apalah sangat? Maksudnya itulah seperti Allah boleh menghidupkan yang korang rasa macam tulang dah hancur tapi boleh hidup. Itu Allah datangkan contoh dia. Okay, jelas dengan satu contoh ni. Sebab kita tak sempat nak tadabbur malam ni ke semua ayat ni. Tapi kalau nak belajar pun bagus juga kan. Tak perlu kita terkejar-kejar. Okay, saya bawa contoh lain dekat dalam ayat ni yang dia membantu kepada menambahkan keyakinan. Okey. Maksudnya begini. Saya ambil contoh ayat 81 surah Yasin. Okey, ayat 81 surah Yasin ni Allah buat permisalan penciptaan langit dan bumi. Okey, maksud dia Allah buat perbandingan macam ni. Allah kata, tidakkah diakui dan tidakkah dipercayai bahawa Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi berkuasa menciptakan semula manusia sebagaimana dia menciptakan mereka dahulu. Jadi Allah sebenarnya dia membuatkan analogi, Allah buat analogi dia. Allah kata, lah, engkau percayakan Allah cipta langit dan bumi? Maksudnya ayat ni Allah buat analogi begini. Kalau Allah boleh ciptakan langit dan bumi itu, punya besarlah bumi itu, punya besarlah langit itu, mestilah hanya yang ada kuasa saja yang boleh cipta langit yang besar, bumi yang besar tu. Yang ada kuasa cipta langit dan bumi itu jugalah ia akan menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi Allah membuat perbandingan pencipta langit dan bumi itu nak dibandingkan dengan sekadar menghidupkan balik, mencantumkan balik tulang-tulang yang sudah hancur. Lepas tu adalah perbandingan yang lain tu. Jadi surah Yasin ayat yang kita sedang bincangkan ni menggunakan pendekatan perbandingan, permisalan bagi meleraikan isu yang bukan macam dah, memang ada yang dia berfikir seperti
boleh jadi ke? Boleh cantum ke? Boleh hidup ke manusia dah mati tu? Maka Allah datangkan bentuk-bentuk permisalan ini. Ini satu contoh daripada banyak contoh. Kerana kita membincangkan tentang tujuan Allah letakkan perumpamaan. Okey, jelas tentang perkara yang kedua ni. InsyaAllah nanti tuan-tuan ikuti sampai 66 perumpamaan. Tuan-tuan akan jumpalah nanti perumpamaan yang dia berkaitan dengan tujuan yang kedua. Kalau sebelum ni macam tak berapa yakin, dia akan jadi yakin. Kalau dah yakin lagi yakin. Itu tujuan yang kedua. Jelas tak tuan-tuan puan? Moga-moga jelaslah insya-Allah. Kalau macam kurang jelas, perlukan pengulangan, tolong bagi tahu. Saya akan terangkan insya-Allah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, maaf tuan-tuan, dia punya ni dia ke bawah sikit. Yang ketiga ni. Okey, yang ketiga ni menariknya Allah Taala ni kalau dia nak ajak manusia buat baik, dia gunakan teknik perumpamaan. Sebab kalau suruh secara direct mungkin kita tak nampak. Contohnya Allah nak ajar kita Allah nak suruh kita contohnya Allah nak suruh kita memperbanyakkan zikir. Contoh kan, la ilaha illallah. Maknanya Allah nak suruh kita buat kebaikan. Allah nak suruh kita banyak berzikir. Ayat dia direct. Okey, jom kita berzikir. Mungkin dia macam biasa-biasa saja. Tapi Allah nak galakkan lagi manusia ni supaya banyakkan berzikir. Rasa kalau tak zikir ni rasa rugi sangat. Maka Allah gunakan perumpamaan. Jadi salah satu tujuan kita belajar perumpamaan nanti ni adalah di sebalik perumpamaan tu sebenarnya Allah nak mendorong kita, nak motivate kita, buatlah kebaikan. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak menakut-nakutkan kita. Jangan buat kejahatan. Jangan buat kejahatan. Jadi cara dia nak suruh kita berhenti buat kejahatan, jangan buat kejahatan tu, Allah menggunakan pendekatan perumpamaan. Okay. Jadi kita tengok contoh dia. Nak lebih faham, tengok contoh dia. Okay. Contoh dia, Allah nak ajak kita supaya banyakkan menyebut kalimah yang baik. Kalimah yang baik ni sebab adalah kalimah la ilaha illallah. Lepas tu Allah nak suruh kita janganlah kau sebut kalimah yang buruk. Kalimah yang baik dan ada kalimah yang buruk. Jadi cara nak ajak kita ucaplah kalimah yang baik ni, itu kalimah la ilaha illallah, Allah buat bentuk perumpamaan. Contoh. Kita tengok dekat sini. Allah kata, ini dalam surah Ibrahim. Surah Ibrahim. InsyaAllah tuan-tuan, nanti surah ni kita akan gunakan lagi sekali. Maksudnya, waktu kita bawakan perbincangan yang khusus, 66 perumpamaan tu nanti, kita akan ambil balik ayat ni untuk diperincikan, untuk ditadabburkan. Jadi untuk malam ni, kita tak bincanglah tafsiran ayat ni, macam perbincangan dari sudut secara panjang lebar ayat dia. Sebab saya nak tengok contoh saja bagaimana perumpamaan ni dia membantu kita untuk kita buat kebaikan. Okay. Allah ni dia datang perumpamaan, dia kata apa? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah. Allah kata, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana Allah mengemukakan satu perumpamaan. Allah buat satu perumpamaan iaitu tentang kalimah yang baik. Kalimah yang baik ni mudah je. Kalimah la ilaha illallah. Allah kata kalimah yang la ilaha illallah ni, kalimah yang baik ni, dia umpama apa tahu? Kasyajaratin tayyibah. Dia umpama sebatang pohon yang baik. Allah buat datangkan kita, sebenarnya Allah nak suruh kita ni banyakkanlah zikir la ilaha illallah. Tapi Allah panggil kalimah la ilaha illallah tu adalah nama lain dia kalimah yang baik.
Jadi nak bagi kita tahu apa kelebihan dia kalau banyakkan kalimah la ilaha illallah ni. Allah kata kalimah la ilaha illallah ni umpama satu pokok yang baik pokok tu. Subur pokok tu elok pokok tu. Jadi kalau kita gambar pokok, kita faham, ya saya faham pokok tu. Kan? Pokok tu pula kata Allah, asluha sabitun. Dia punya pangkal dia, iaitu akar dia, tunjang dia, teguh. Maknanya pokok tu bukan, maksudnya pokok tu bukan mudah-mudah ditiup angin, boleh tercabut ke. Jadi Allah kata pokok tu dia punya akar dia menjulang ke dalam tanah tu, tunjang dia sangat kuat. Jadi kita pun dapat faham. Okey, akar kita faham tak? Pokok tu kita faham dah. Lepas tu nak tengok pokok tu bagus, maka tengok akar dia macam mana akar dia. Allah kata akar dia tu teguh akar dia. Jadi pokok tu kuatlah. Pokok tu teguhlah. Okey, kemudian Allah nak kata lagi kalimah la ilaha illallah ni wa far'uha fis sama. Allah kata cabang pucuk dia tu menjulang sampai ke langit. Maknanya pokok ni masya-Allah. Dia punya cabang-cabang dia dan dia naik sampai ke langit. Okay. Kita pernah jumpa tak pokok dia elok, pokok dia akar dia tegak, dia punya dahan-dahan dia naik menjulang tinggi, naik ke langit. Okey. Dia sebenarnya dia ada lagi pentafsiran pada umpamaan ni, tapi saya nak sebut contoh je. Allah ni sebenarnya dia nak suruh kita sebut kalimah la ilaha illallah tu banyak. Jadi cara nak kata nak motivate kita banyaklah sebut la ilaha illallah ni. Jadi kita akan, jiwa kita ni selalu akan tanya, apa kelebihan dia? Jadi kata kelebihan dia umpama seperti satu pokok yang hebat, akar dia teguh, dia punya cabar-cabar dia naik sampai ke langit. Kemudian Allah kata tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Kalimah tu dia mengeluarkan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhan. Bayangkan dalam pokok dia cantik, teguh, cabang pucuk dia menjulang naik ke langit, dan setiap musim dia keluar buah. Pernah jumpa tak pokok yang macam ni? Nak tak pokok yang macam ni? Setiap musim dia keluar buah. Bayangkan kalau tuan-tuan tengok buah apa sekarang yang tak keluar musim. Contoh kan, pokok tu akar dia tegak. Lepas tu pula pokok dia memang baik. Kan? Buah dia keluar, hasil dia keluar setiap musim. Apa kata dengan kalimah la ilaha illallah? Yang tu kita kena pergi pada tadabbur ayat ni nanti. Tapi secara umum, Allah nak galakkan kita ni nak sebut kalimah la ilaha illallah tu, tengok cara dia. Cara Allah datangkan umpamaan tu. Maknanya semua orang sangat bercita-cita untuk mendapat pokok seperti ini. Tak naklah pokok yang tiba-tiba tumbang, akar dia tak teguh. Lepas tu tak banyak apa pucuk cabang-cabang dia. Tapi pokok dia rimbun, cabang-cabangnya Masya Allah. Tetapi kenapa Allah kata sampai ke langit? Ni nanti kita akan pelajari. Kalimah la ilaha illallah ni dia naik sampai ke langit. Yang ni nanti kita akan pelajari dekat perumpamaan ni. Tapi secara umum kita dapati, ini cara dia Allah Ta'ala nak suruh kita buat baik kan? Juga dekat perumpamaan. Okey, saya harap tuan-tuan jelas. Salah satu, kenapa kita kena belajar perumpamaan ni? Kalau kita faham perumpamaan tu, kita akan jadi manusia, aku kena buat ni, aku kena banyak sebut kalimah la ilaha illallah ni. Kan? Siapa tak nak pokok macam ni? Okey. Kemudian, kita tengok contoh. Contoh kalimah yang buruk. Kalimah-kalimah syirik. Kalimah-kalimah yang ayat-ayat yang keji dan sebagainya. Kan? Allah kata tak payahlah, tinggalkan. Cara Allah nak suruh kita tinggal loh. Allah buat perumpamaan apa? Okey. Allah kata, وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ. Allah kata, dan perumpamaan perkataan yang buruk. Okey. Allah kata perkataan yang buruk, yang keji, yang kotor, yang lucah, yang kalimah syirik. Allah kata dia umpama kasyajaratin khabithatin. Dia umpama
Dia umpama sebatang pokok yang tak baik. Pokok tu tak elok. Okey. Pokok tu pula apa? Tuthat min fawqil ardi. Lepas tu pula akar dia bila-bila je boleh tercabut. Okey. Lepas tu malaha min qarar. Dan pokok tu memang tak sesuai lah kalau dia nak tumbuh. Boleh faham tak? Siapa kalau dia tanam pokok, dia nak pokok dia tu macam kecil je, tak subur. Pokok tu pula, ya Allah, kata pokok tu, akar dia macam pokok tu bila-bila saja boleh mati. Kalau kita faham macam tu, kita pun, kalau saya tak nak pokok saya tanam macam tu. Kan? Jadi sebenarnya Allah nak kata macam itulah kalimah-kalimah syirik. Macam itulah kalimah-kalimah buruk. Engkau tak nak kan? Maksudnya, kalau kau tak nak pokok-pokok macam tu, itulah yang Allah tak nak juga kalimah-kalimah yang buruk tu. Sebenarnya, Allah Ta'ala kata, jangan ucap kalimah yang buruk tu. Jangan buat dia. Umpama engkau sendiri tak nak pokok yang tidak elok. Jadi, daripada perumpamaan ini yang kita akan belajar nanti, maka kita akan dapat satu maklumat, maknanya, sebenarnya Allah Ta'ala ni, dia nak suruh kita jauhkan perkataan buruk, seperti mana kita nak menjauhkan daripada menanam pokok yang pokok itu tidaklah dapat tumbuh dengan lama. Tapi Allah nak kata, kau ucaplah kalimah la ilaha illallah ni banyak. Dia umpama kau dapat tanam pokok yang hasilnya selalu ada. Okey, itu contoh. Okey, kemudian kita pergi nombor 4. Nombor 4, dia sebenarnya macam sama juga macam nombor 3. Dia ada perkaitan lah. Nombor 3 dan nombor 4 dia macam lebih kurang sama lah. Lebih kurang sama. Okey, yang keempat ni untuk memberikan motivasi dan juga ancaman. Ini perkara keempat ni perbincangan akhir ya untuk pengisian kita malam ni, sebab kita pun dah dekat 10 suku. Mungkin tuan-tuan pun ada urusan perkara yang banyak perlu kita lakukan. Kita tengok yang keempat ni. Okey, yang keempat ni macam ni. Allah Ta'ala ni dia nak motivate kita supaya keluarkanlah harta. Kita pun macam letih-letih cari dapat apa ya kalau infakkan harta ni. Jadi cara Allah nak motivate kita kan. Maka Allah gunalah perumpamaan. Perumpamaannya apa? Ni semua orang tahulah, tapi nanti kita akan belajar juga. Tapi kita nak sebut contoh je. Semua orang tahu contoh ni. Allah kata, saya terus pergi kepada terjemahan ya. Ini adalah surah Al-Baqarah ayat 261. Ayat 261 ni kita boleh jumpa pada halaman 44 dalam Al-Quran. Okay, Allah kata apa? Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah seperti sebiji benih. Dia contohnya kita keluarkan RM10. Umpama kita ada sebiji benih kita tanam. Tapi sebiji benih ni dia menumbuhkan 7 batang tangkai. Satu benih je boleh keluar 7 batang tangkai. Lepas tu 7 batang tangkai tu pula ada 100 biji. Maksudnya seolah-olahnya Allah nak kata engkau keluar RM10 je. Tapi kau dapat ganjaran daripada RM10 tu. Umpama engkau ada sebiji benih, kau tanam dia, keluar 7 batang tangkai. 7 batang tangkai keluar lagi 100 biji. Maknanya Allah nak kata daripada RM10 itu yang kau infakkan itu, Allah bagi pahala yang banyak, beratus-ratus. Jadi kalau kita faham pasal biji benih ni, kita jadi macam, iyalah kan? Maknanya Allah Ta'ala nak kata bercambah daripada satu benih saja. Bercambah dia. Jadi Allah nak motivate kita. Infakkanlah harta.
Jadi macam mana Allah nak balas infak harta tu? Allah bawa bentuk perumpamaan. Seorang Arab ni, diorang faham lah. Sangat dekat dengan diorang pasal mereka ni orang yang memahami tentang tanam-tanaman. Kita pun fahamlah sebiji benih tu. Okey. Kemudian kalau kita tengok contoh lain, Allah bawa contoh orang yang dia telah hilangkan pahala sedekah dia. Ni maknanya Allah bagi ancaman, Allah nak takut-takutkan. Allah kata, engkau dah elok-elok sedekah ni. Janganlah engkau buang pahala sedekah. Jadi cara Allah Ta'ala nak takut-takutkan kita tentang bila-bila pahala sedekah kita ni boleh hilang. Tak ada langsung pahala tu. Allah datang dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaan dia apa? Allah bawalah contoh. Okey, kita terus bagi baca terjemahan dia. Okey. Ayat ni dia surah Baqarah juga, 264. Cuma saya minta tuan-tuan tulis boleh? Ni contoh ni. Muka surat nombor 6 ni adalah surah Al-Baqarah ayat 264. Dia berada pada muka surat 44 juga. Sama dengan ayat ni. Ayat 261 ni. Okey. Tengok tuan-tuan ni betapa bijaksananya Allah Ta'ala ni. Kalau tak faham lagi perumpamaan ni, tapi insya-Allah boleh faham kalau kita belajar. Tengok ya, Allah bawa perumpamaan. Allah kata, wahai orang beriman, jangan kamu rosakkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit. Lepas tu dengan perbuatan menyakiti. Sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh kita jangan lepas sedekah nak sakitkan hati orang yang terima sedekah tu. Jangan nak ungkit-ungkit kata Allah. Jadi Allah Ta'ala kata perbuatan yang macam ni Allah kata dan Allah kata sepertilah juga orang yang belanja harta riak-riak ni kata Allah. Mereka ni Allah kata apa? Perumpamaannya seperti ada seketul batu tu dia licin. Batu tu licin sangat. Dekat batu yang licin tu ada tanah. Dia ada tanah. Okey, maknanya tanah tu berada pada batu yang sangat licin. Ada seketul batu licin, tanah tu duduk dekat batu. Okey, maknanya tanah tu berada pada batu yang licin. Maknanya tanah tu bila-bila saja boleh macam jatuh kan? Okey. Kemudian kata Allah, batu yang licin tu, yang ada tanah di atas dia tu, hujan turun kenalah dekat batu tu. Jadi, batu yang licin, tanah ada di atas batu, kalau hujan lebat turun, so, tanah tu jadi apa? Maka tanah tu Allah kata menjadi bersih dan licin. Jadi, kalau kita faham cerita ni, kita fahamlah. Iyalah, tanah tu, sekejap je tanah tu jadi licin. Tadi ada kat atas batu licin tu. Ada dekat atas batu licin tu. Mana pergi tanah tu? Allah telah turunkan hujan lebat, hilang tanah tu. Tak ada nampak tanah di atas batu yang licin. Allah kata macam itulah mereka takkan dapat pahala apapun daripada infak yang mereka lakukan. Jadi cara Allah nak kata sebenarnya, kalau kita faham macam ni, Allah nak kata langsung tak ada pahala lah. Habis pahala korang. Cara nak bagi kita ingat pahala tu tak ada langsung. Kan? Maka Allah datangkan bentuk perumpamaan seperti seketul batu yang licin, ada tanah atas dia, tiba-tiba hujan turun, hilang tanah tu serta-merta. Macam itulah pahala kamu hilang. Jadi, kalau kita faham ayat ni, dia akan ingatkan kita sampai bila-bila. Kalau aku infak harta ni, aku tak naklah hilang pahala aku. Tak naklah aku seperti tanah yang berada di atas batu yang licin. Jadi inilah di antara tujuan yang keempat, kenapa Allah datangkan perumpamaan. Tapi kita kena belajarlah. Nanti kita akan kupas. Waktu kita tadabbur tu kita akan bincang. Apa tu bil manni, apa tu contoh wal adha. Itu dekat tadabbur ayat khas tentang perumpamaan ni. Sebab kita akan belajar 66 perumpamaan. Okey. Kemudian
Yang kelima tu kita tak sempatlah untuk bincang malam ni. Nanti kita sambung siri yang kedua dengan tajuk kenapa Allah berulang-ulang dalam surah-surah Al-Quran Allah gunakan perumpamaan. Alhamdulillah, malam ni kita dapat mengetahui 4 tujuan kenapa Allah datangkan pelbagai tempat ada perumpamaan. Jadi kita dapat pelajari rupanya memang Allah ni setiap yang dia katakan pasti ada hikmah. Pasti ada mesej yang dia nak sampaikan. Jadi moga-moga kita sahut cabaran yang Allah sebut tadi tu, ya, dalam surah Al-Ankabut, untuk kita menjadi termasuk salah seorang yang al-alimun, yang mengetahui tentang perumpamaan. Moga-moga pengisian kita setiap minggu ni, setiap hari Khamis malam Jumaat ni, kita dapat selalu beringat, mengingati tentang mana-mana kekurangan diri kita dengan perumpamaan yang berkaitan, kita baiki. Kalau ada amal soleh kita yang kurang sempurna, kita baiki. Dan moga-moga kita sentiasa dapat berubah daripada baik kepada lebih baik, daripada iman yang nipis kepada iman yang lebih tebal, daripada kita merasa sangsi kepada menjadi lebih yakin, daripada kita berkira-kira nak buat amal, lepas ni kita dah berani dah untuk melakukan amal, daripada kita bakhil menjadi seorang yang pemurah, daripada seorang yang agak macam kita malas untuk buat ibadat. Jadi apabila kita faham perumpamaan ni, dia akan bagi kita satu motivasi yang tinggi untuk kita terus beribadat. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, pertanyaan tentang perumpamaan ini, nanti tuan-tuan boleh kemukakan insya-Allah. Ataupun kalau tuan-tuan ada cadangan, boleh tak ayat yang tentang perumpamaan ini dibincangkan dalam setiap pertemuan kita kelas perumpamaan. Nanti saya tuan-tuan boleh kemukakan. Nanti saya akan lihat ada tak dalam senarai 66 perumpamaan. Jadi minggu depan saya akan keluarkan senarai semak 66 perumpamaan yang kita akan belajar. Surah apa, ayat apa, tentang apa, muka surat yang keberapa. Nanti kita akan senaraikan dulu. Sebab kita perlu ada satu syllabus dia. Senarai isi kandungan dia apa. Lepas tu kita akan ikut senarai isi kandungan tu. Senarai semak tu. Supaya kita tahu minggu ni dah belajar tentang apa yang kita terlepas, kelas mana yang perumpamaan yang kita terlepas, sebab kita ada senarai semak, insya-Allah pada minggu yang berikutnya. Kemudian kita akan habiskan tujuan yang kelima, keenam, ketujuh dan yang ke-8 pada siri yang kedua minggu hadapan. Jadi saya buka kalau ada mana-mana persoalan 5 minit sebelum kita tamatkan jam 10.30 pengisian kita pada malam ini. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Ada apa-apa nak dikongsikan? Ada apa-apa pertanyaan? Dalam chatting ada Ustaz pasal Wildan tu. Okey, soalan dalam chatting ni dia ada sebut, Wildan, adakah anak syurga meninggal sebelum balik akan jadi pelayan-pelayan syurga? Okey. Wallahu ta'ala a'lam, menurut apa yang dikatakan oleh Al-Imam Suyuti contohnya dan para ulama lain, Wildan ataupun nama lain dia Ghilman atau Wildan ini sebenarnya dia adalah makhluk khas seperti mana bidadari itu adalah makhluk khas yang Allah ciptakan untuk penghuni syurga. Maknanya kalau dia makhluk yang khas, maknanya ia bukanlah berasal
dari mana-mana manusia di dunia ini, seperti mana pendapat yang mengatakan mereka ini adalah anak-anak kecil yang mati sebelum baligh. Ada pendapat tu, tapi pendapat yang terpilih dia adalah makhluk yang khusus. Kerana manusia ni dia masuk syurga bukan untuk menjadi khadam, tetapi dia masuk syurga untuk menikmati akan pelbagai nikmat. Maknanya syurga ni bukan tempat untuk berpenat. Syurga ni bukan lagi tempat untuk kita menumpak, untuk kita mengeluarkan tenaga kita, tak ada. Syurga ni tempat kita menikmat saja. Jadi anak-anak ni pun dia termasuk di antara manusia yang akan mendapat layanan, khidmat dan nikmat di dalam syurga. Wallahu ta'ala a'lam. Allah saja yang lebih mengetahui wildan ataupun ghilman ini. Mereka ini asalnya daripada mana? Adakah dia makhluk yang khas ataupun dia berasal daripada manusia di dunia ini? Pendapat terpilih yang ulama bincangkan, dia adalah makhluk yang khas. Namun begitu, Allah lah yang lebih mengetahui tentang wildan ataupun ghilman. Wallahu ta'ala alam. Ada pendapat yang ada soalan lain? Okey, tak ada, tidak ada apa-apa soalan. InsyaAllah kita jumpa buat siri yang kedua pada hari Khamis seperti malam ni, jam 9 suku. Kalau nak diawalkan, nanti kita tengok macam mana. Sebab Isyak pun masuk awal kan. Lepas tengah dah Isyak. Jadi kalau dulu lewat, jadi kita buat 9 suku malam. Kalau tuan-tuan perlu ubah lebih awal, maklumkan. Tapi sebenarnya suku ni agak senang lah. Maksudnya, siap solat Isyak, mungkin ada orang dia semayang, lelaki semayang di luar, mungkin nak ambil masa dia nak balik. Sebab tu kita buat dia 9 suku. Maksudnya, taklah terlalu lewat dan dapatlah mengejar untuk solat Isyak tu berjamaah. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi nanti pada siri yang kedua. Okey. Saya mohon ampun dan maaf sebarang kelemahan dan kekurangan. Jika ada mana-mana pembetulan yang perlu dibetulkan dalam mana-mana penyampaian saya, mohon diberikan teguran, mohon diberikan nasihat. Jika dia membawa kebaikan, maka tidak salah untuk kita memberikan teguran dan menerima teguran. Kita suri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.